Halo, selamat pagi semua. Oke, saya harap kamu sudah bangun betul-betul, sudah mandi, sudah sarapan. Jangan ada lagi yang peluk bantal. Oke, kita teruskan. Kita sudah habis bab pertama, pola dan jujukan. Dan sekarang kita akan masuk bab kedua, pemfaktoran dan pecahan algebra. Oke, satu saya nak bagi tahu kamu, tolong jangan takut dengan perkataan algebra. Oke? Meskipun dia sesuatu yang kamu tidak pasti sebab dia banyak huruf, tapi jangan takut, kita akan buat perlahan-lahan. Cikgu akan bawa kamu, cikgu akan ajar kamu step by step. Oke? Jadi mari kita teruskan pemfaktoran dan pecahan algebra. Bahagian pertama, kembangkan ungkapan algebra. Oke, kembangkan. Dan untuk kembangkan, yang pertama ada kaitan dengan darab masuk. Kemudian, kalau kamu jumpa kurungan, ada kaitan dengan darab masuk. Pun sama, kalau kamu ada jumpa kurungan dan ada kuasa 2, pun ada kaitan darab masuk. Oke? Untuk darab masuk nanti kita akan tengok satu contoh. Darab masuk maksudnya, saya bagi satu contoh di sini. 3 kurungan 7. Apakah maksud 3 kurungan 7? 3 kurungan bermaksud darab 7. Oke, kurungan yang ada, kemudian tiada operasi di tengah-tengah antara 3 dengan kurungan, maksudnya darab. Kalau begini lain. Ini lain. Ada operasi. Ini pun lain. Ada operasi. Tapi kalau tidak ada operasi di tengah, tidak ada, bermaksud darab. Jadi jawaban 21. Oke, itu maksudnya. Kalau kamu jumpa kurungan dan ada nombor atau huruf di depan, otomatis kamu tahu kamu perlu darab masuk. Darab masuk maksudnya 3 kamu bawa masuk darab. Oke, kita akan tengok contoh pertama. Ingat balik, cikgu simpan di sini supaya untuk kamu lihat. Ada kurungan, ada kuasa 2, tidak ada. Tapi ada kurungan maksudnya ada kaitan dengan darab masuk. Oke. Tadi cikgu bagi contoh 3 kurungan 7. Satu orang sahaja di dalam kurungan. Coba kamu lihat contoh ini. Kembangkan ungkapan algebra berikut. Di dalam kurungan ada berapa? Ada 7 dan ada Y. Ada 2 orang. Oke, ada 2 orang. Kalau ada 2 orang, oke, cikgu tulis di sini. Ada 2 orang bermaksud kamu ada 2 kurungan. Oke. Kalau di dalam ini ada 3 orang, bermaksud 3 kurungan. Oke, 2 orang, 2 kurungan, dan masukkan 7 kurungan pertama. Oke, orang pertama. Y, orang kedua. Dan di depan setiap kurungan ini, depan kurungan ini tadi siapa? X. Jadi, di depan setiap kurungan adalah orang yang sama. X. X. Mungkin ada yang tanya, cikgu operasi apa di tengah-tengah? Ambil ini. Tolak. Oke. Jadi seterusnya kamu darab X darab 7, kamu dapat gabung saja 7X. Tolak X darab Y, gabungkan X, Y. Oke, boleh setakat ini? Oke, kita coba contoh kedua. Contoh kedua, kurungan ada, nombor di depan ada, darab masuk. Oke, dalam kurungan ada berapa orang? 1, 2. Bermaksud ada berapa kurungan? 1 dan 2. Siapa di dalam kurungan pertama?
M. Dalam kurungan kedua, 5. Di depan setiap kurungan, siapa di depan kurungan yang atas ini? Negatif 3. Tulis negatif 3, negatif 3. Jangan lupa, masih ada operasi di tengah. Apa? Tolak. Oke, kalau kamu masih ingat tingkatan 1, tolak-tolak jadi tambah. Negatif 3, terus darab M, gabungkan negatif 3M, tolak-tolak, tambah 3 darab 5, 15. Oke, simple. Cuma kamu perlu tahu step dia. Dalam kurungan kenal pasti berapa orang. Oke, yang dalam kurungan. Kemudian, daripada kamu tahu berapa orang di dalam kurungan, kamu akan tahu berapa kurungan yang terhasil. Ini cara kerja dia, Boleh? Oke, kita sambung. Contoh 3. Kurungan dan ada kuasa 2. Kurungan ada kuasa 2. Oke, ini satu langkah yang berbeza lagi. Tadi contoh 2 begini. Oke, begini. Contoh 1 pun lebih kurang sama. Contoh 1 dan contoh 2 sama cara. Sekarang contoh 3, perhatikan baik-baik. Oke, kita ada satu cara yang lain lagi. Oke, kita perlu buat dalam bentuk lazim. Oke, sebab soal kembangkan ini, asalkan ada persoalan yang tanya kembangkan, memang otomatik kamu tahu operasi darab. Oke, jadi bentuk lazim saya buat begini. X tambah 4 ada berapa kali? Ada 2 kali. X tambah 4. Oke, ada 2 kali. Kemudian buat satu garisan, buat satu lagi garisan di tepi, begini. Oke, boleh setakat ini. Kemudian operasinya tetap darab. X darab X, kamu akan dapat X kuasa 2. Oke. 4 darab 4, kamu akan dapat, masih tambah 4 darab 4, 16. Belum habis. Ini belum habis. Seterusnya, oke, darab bersilang. X darab 4, tambah, ambil di depan, 4X. Bawah, darab atas, nombor yang sama, tambah 4X. Jadi, sekarang 4X tambah 4X, 4 pensil tambah 4 pensil, kamu dapat 8 pensil. Oke, cikgu berikan X ini sebagai pensil. Jadi 4 pensil tambah 4 pensil, kamu dapat jumlah 8 pensil. Kemudian cara untuk kamu tulis, cara untuk kamu tulis begini jawabannya. Jawaban X kuasa 2 tambah 16, simpan di belakang, tambah 16. Simpan di belakang. Kemudian yang ini tambah 8 pensil ini tadi, tambah 8X, simpan di tengah, bawa dengan operasi sekali, tambah 8X. X bawa ke depan, 16 dengan operasi sekali, bawa ke belakang, belakang sekali ya. Yang ada huruf X itu kamu bawa ke tengah-tengah. Kamu bawa ke tengah-tengah. Boleh setakat ini? Contoh 4. Contoh 4. Tadi tambah, sekarang tolak. Cara yang sama, ada kurungan, ada kuasa 2. Kita gunakan cara bentuk lazim.
Oke, bentuk lazim. Bentuk lazim, tuliskan X tolak 3. Berapa kali kamu tulis? 2. X tolak 3. 1 garisan, 2 garisan. Oke, kemudian sekarang kamu darab. X darab X, X kuasa 2. Oke, ini kamu perlu guna kalkulator dan tekan berhati-hati sebab ini melibatkan operasi negatif. Oke, maksudnya kamu tekan kalkulator nanti negatif 3 darab negatif 3. Oke, ini yang kamu tekan dalam kalkulator. Negatif 3 darab negatif 3, negatif, masih negatif kah? Tolak, tambah. Oke, ingat ini semua tingkatan 1 ini. Tolak, tambah. 3 darab 3, 9. Oke, apa seterusnya? Selepas kamu dapat tadi, darab bersilang. X, bawah, darab atas, darab bawah. Negatif di depan bawah. Jadi, negatif 3X. Ini pun sama, negatif 3X. Oke, bila kamu tekan kalkulator, ini yang kamu tekan. Negatif 3 tolak 3. Jawaban? Negatif 6X. Oke, cara tulis macam tadi. Ini di depan, ini di belakang, yang kuning ini di tengah-tengah. Jadi, X kuasa 2 tambah 9 di belakang. Di tengah-tengah, apa? Ini tadi di tengah-tengah. Tolak 6X. Oke, jadi jawaban akhir dia nanti. Oke, jawaban akhir dia nanti. Saya salin semula. X kuasa 2 tolak 6X tambah 9. Oke, boleh sertakan ini.